Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Cikgu ucapkan untuk semua anak murid cikgu, terutamanya untuk kelas 4 kreatif. Okey, jadi semalam kita dah belajar bab baru iaitu bab 6. Ingat tak? Itu pembahagian sel. Kalau semalam dekat kita guna Zoom tu, cikgu dah cover cikgu dah cover topik 6.1 dan 6.2, which is mitosis. Jadi hari ni cikgu akan masuk 6.3 di mana ia adalah meiosis. Okey, semalam kita dah tahu dalam mitosis ada dua fasa, betul? Ataupun kita sel. Dalam kita sel ada dua fasa, iaitu interfasa dan fasa M. Okey, interfasa, ingat lagi tak? Ada 3 peringkat, iaitu peringkat G1, S dan G2. Ingat lagi tak? Ingat ke? Okay, dalam fasa M, kita ada 2 peringkat, iaitu mitosis dan sitokinesis. Dalam mitosis kita ada ingat tak? 4 peringkat lagi, iaitu PAPMAT, ingat tak? Profasa, metafasa, anafasa dan telofasa. Okey. Kita belajar semalam. Kita belajar juga yang sel organisma terbahagi kepada 2, betul? Ada satu sel soma, ada satu lagi sel gamet. Okey. Sel soma akan menjalani mitosis, betul tak? Manakala sel gamet akan menjalani meiosis. Okay, semalam kita dah cover mitosis. Hari ni kita akan cover meiosis pula, which is pembahagian sel untuk sel gamet. Faham? Sel gamet tu apa? Sel pembiakan. Okey. Tengok depan ni. Meiosis. Apa tu meiosis? Okay, point nombor 1. Proses pembahagian sel yang berlaku dalam sel pembiakan. Macam kita belajar semalam, sel pembiakan tu adalah sel gamet. Maksudnya, sel gamet ni dia tak menjalankan mitosis. Dia hanya akan menjalani meiosis saja. Jangan tertukar. Dan meiosis ni akan menghasilkan gamet yang punya bilangan kromosom separuh daripada kromosom sel induk. Contohlah, kalau sel induk ada 2N, iaitu 46, sel gamet ni ataupun sel pembiakan akan menjalani meiosis dan menghasilkan N sahaja, iaitu separuh daripada bilangan. Separuh daripada 46 ialah 23. Faham? Maknanya daripada 46, sel gamet yang terhasil akan ada sebanyak 23 kromosom sahaja. Maknanya separuh daripada sel induk. Macam mana? Kenapa jadi separuh? Nanti kita tengok. Okey, kat mana meiosis ni berlaku? Kita tahu meiosis ni adalah dijalankan oleh sel pembiakan je. Tapi kat mana berlaku? Ia berlaku dalam testis bagi jantan atau lelaki. Yang ni dua-dua untuk tumbuhan juga dan juga haiwan. Dalam ovari, kita siap tulis ovari, dalam betina atau perempuan. Okay, ini betina ni refer kepada tumbuhan, perempuan ni refer kepada manusia atau okey. Yang tu dah tahu ingat. Meiosis berlaku dalam testis dan ovari. Boleh? Tengok next. Okey, keperluan meiosis. Semalam kita dah belajar keperluan mitosis untuk regeneration of your skin, untuk penjanaan semula kulit, untuk perkembangan embrio. Okay, itu untuk mitosis. Kalau untuk meiosis, okay, tengok nombor 1. Dia boleh membentuk gamet dari proses gametogenesis. Maksudnya untuk proses pembiakan lah. Okay, poin nombor 2. Memastikan bilangan kromosom diploid dikekalkan daripada satu generasi ke generasi seterusnya. Okay. Menghasilkan variasi genetik dalam spesies yang sama. Maksudnya, sebab kita ada separuh je, bila sel gamet ni dia ada separuh je daripada kromosom induk. Dan 23 je. Maksudnya, dia boleh terima lagi 23 kromosom daripada pasangan dia. Kita macam 23 daripada ayah, 23 daripada mak. Dia akan bergabung dan itulah akan terhasilnya variasi genetik. Sebab itulah boleh terhasilnya variasi. Contohnya kalau kamu ada 46 kromosom, 46 tu semua daripada ayah. Tak ada variasi. Faham kan? Okey. Dan dia dibahagikan pada 2 peringkat, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Okey, jangan pening-pening Meiosis 1, meiosis 2, peringkat dia sama je macam mitosis. PAPMAT juga. Profasa, metafasa, anafasa dan telofasa ni. Okay, sama je. Okay,
Sekarang ni kita tengok dulu meiosis 1. Okay, peringkat pertama sekali dalam meiosis. Okay, profasa P. Okay, tengok gambar ni Kita tahu meiosis ni berlaku dekat sel pembiakan. Ingat, yang tu kena ingat. Okay, profasa 1, apa berlaku? Kromatin memendek, menebal dan jelas. Okay, jelas tu mesti jelas kelihatan. Okay, nampak kat sini kan? Okay, ni. Kromatin. Dalam dalam ni kita panggil dia kromatin. Dia memendek dan menebal. Jelas kelihatan, memang nampak waktu ni. Sebab dia makin menebal. Maksudnya kita akan makin nampak dia. Nombor 2, kromosom terdiri daripada 2 kromatik kembar terikat pada sentroma. Okay. Sini ada sentroma dan kromatik kembar, itu ni dan ni terikat sekali. Sentroma duduk kat tengah-tengah. Okey. Waktu ni kromosom homolog berpasangan membentuk bivalent. Okey, sini adalah bivalent. Okey, bila dia berpasangan ni dia adalah membentuk bivalent ataupun kita panggil proses sinapsis. Okay, bila dekat proses sinapsis ni, awak nampak tak kaki dia bersilang? Sini kaki biru bersilang dengan kaki merah. Itu kita panggil sinapsis. Di mana kita panggil dia juga dalam bahasa mudah dia kita panggil proses pindah silang. Kita tengok bila kaki dia bersilang macam ni, itu adalah proses pindah silang. Dalam bahasa Inggeris crossover. Okay, agak-agaklah kan nampak tak dia bersilang macam ni. Okay, bila bersilang macam ni, akan berlakunya kombinasi gen antara kromosom merah dengan kromosom biru. Nampak tak dia bertindih? Maksudnya ada combination kat situ. Kita juga panggil itu adalah kiasma. Boleh? Nampak sini? Kiasma. Kat tengah ni, kat tempat dia pindah silang. Ingat bila pindah silang, dia bertindih, akan ada kombinasi gen. Inilah akan menyebabkan variasi. Maknanya lepas ni biru akan bercampur dengan merah. Kaki dia. Tengok. Itu je dalam profasa. Yang paling penting awak ingat dalam profasa adanya pindah silang, iaitu crossover. Next, lepas profasa kita ada metafasa. Okay. Tengok cakap apa. Poin nombor 1. Kromosom homolog tersusun pada satah khatulistiwa. Okay, nampak tak ni? Ni cikgu cakap tadi kan. Bila dah bersilang, akan ada kombinasi gen. Merah akan bercampurkan biru, biru akan bercampurkan merah. Nampak kan? Okay, dekat sini, dekat metafasa, kromosom homolog tu akan tersusun je pada satah khatulistiwa. Kita panggil sini equator. Ini satah khatulistiwa. Tersusun. Okay. Satu kromosom daripada setiap pasangan melekat pada gentian gelendong. Okey, yang ni, yang macam berbenang ni adalah gentian gelendong. Okey. Daripada satu kutub ke satu kutub lagi ke arah bertentangan. Nampak tak? Satu akan pergi ke sini, satu pergi ke atas, satu akan pergi ke bawah. Maknanya, gentian gelendong tu dia berpaut pada sentroma dan akan tarik kromatik berpasangan tadi ke arah yang bertentangan, arah yang berlawanan. Nampak? Ingat tak sentroma kat mana? Kat sini kan? Kromatik kembar masih terikat bersama kerana sentroma masih belum membahagi. Nampak kat sini? Sentroma masih lagi pegang kedua-dua kromatik kembar tu. Maknanya dia tak berpisah lagi. Dalam metafasa, dia tak berpisah lagi, cuma sentroma terikat oleh gentian gelendong. Boleh? Satu lagi, poin dia kat metafasa, dia tersusun di satah khatulistiwa. Okay, itu metafasa. Sekarang kita tengok pula untuk sekarang kita tengok pula untuk anafasa. Anafasa, apa dia? Jadi saya cakap, gentian gelendong mengecut dan menarik kromosom ke kutub bertentangan. Okay, nampak tak? Gentian gelendong tadi yang panjang dia makin jadi mengecut dan makin pendek. Dan dia akan, bila dia pendek, dia akan menarik kromatik kembar tu atau kromosom homolog kita panggil ke arah kutub bertentangan. Tengok, yang ni tertarik ke sini, tertarik sini. Ingat tak tadi awal-awal dia berada kat satah khatulistiwa kan? Sekarang dia dah tertarik ke arah kutub yang bertentangan. Lepas tu, pasangan kromosom homolog ni berpisah dan bergerak ke kutub bertentangan. Setiap kromosom masih terdiri dari sepasang kromatik kembar yang terikat pada sentroma.
Maksudnya, kromatik kembar ni tak berpisah. Dalam mitosis lain kan? Okey, dalam meiosis, kromatik kembar ni tak berpisah. Dia masih lagi kita tarik dalam keadaan sepasang kromatik. Ada satu, ada dua. Nampak tak? Dia masih lagi sepasang. Centroma ni dia tak membahagi. Ditarik terus. Nampak? Tarik ke arah yang bertentangan. Sekarang kita tengok anafasa dah. Anafasa ni, key point dia ingat dia tertarik ke arah kutub yang bertentangan. Okay, dah untuk anafasa. Sekarang ni kita tengok untuk telofasa. Okey. Okey, sekarang kita tengok telofasa. Peringkat terakhir dalam meiosis 1. Kita tengok telofasa cakap apa. Setiap kutub mempunyai bilangan set kromosom haploid. Satu set kromosom sahaja. Nampak tak? Satu set je, satu dan dua. Maknanya sepasang lah. Maknanya bila setiap kutub ni ada satu set kromosom, kutub ni juga ada satu set kromosom. Okay, nampak tak gentian gelendung mula menghilang sebab dia dah selesai tarik dah kromosom tu, kromatik. Okay. Maknanya gentian gelendung waktu ni dah mula menghilang. Membran nukleus, nampak kat luar ni, mula terbentuk dan nukleolus muncul semula dalam setiap nukleus. Sitokinesis berlaku untuk membahagikan sel induk kepada dua sel anak yang haploid. Telofasa berakhir apabila sitokinesis mula berlaku. Ingat tak sitokinesis apa? Proses pembahagian sitoplasma. Ingat, nampak tak sini? Nanti sitokinesis dia akan mencerut dua sel. Akan terjadilah dua sel anak. Okey, ingat. Hasil meiosis sel anak adalah haploid. Iaitu N sahaja. Sel haploid N. Nampak tak? Sebab dia dah satu set kromosom sahaja. Dia bukan dua set kromosom. Boleh? Itu untuk telofasa. Habis untuk meiosis 1. Kita tengok meiosis 2 pula. Sebenarnya dalam meiosis 2, untuk awak senang ingat, proses dia similar ataupun proses dia lebih kurang sama dengan proses mitosis. Tu hint dia. Okay, kita tengok kenapa. Saya cakap dia lebih kurang dengan proses mitosis yang kita belajar semalam. Kita tengok dalam profasa 2, nukleolus dan membran nukleus mula menghilang. Kita nampak tak sini? Mula menghilang. Kita ambil warna lain dah. Kromosom ialah kromatik kembar. Kita nampak sini. Kromatik kembar. Cuma dia dah sini. Nampak tak? Hasil daripada meiosis 1. Kesan daripada pindah silang masih lagi ada. Maksudnya lepas meiosis 1 terus berlaku meiosis 2. Meiosis 2 pula serupa dengan mitosis. Okey, gentian gelendung mula terbentuk. Okey, ini gentian gelendung. Gentian gelendung ni ada kerja tau. Okey, tu profasa. Lepas profasa apa? Metafasa. Okey, kromosom tersusun. Okey, macam mitosis. Kromosom tersusun secara rawak di satah khatulistiwa. Okey, ini satah khatulistiwa. Gentian gelendung mula terikat pada sentroma. Nampak Okay, dan kromosom tersusun secara rawak dekat satah khatulistiwa. Nampak? Setiap kromatik terikat pada sentroma. Sentroma kat tengah ni. Sebenarnya dia benda sama je. Tapi bila awak dah faham, baru awak akan nampak. Lepas metafasa, anafasa. Okey, sini kita nampak. Nampak tak sini kaki dia dah berpisah? Tadi dia macam ni kan? Macam ni dia terikat. Sekarang ni dia dah berpecah. Kromatik kembar tadi dia dah berpisah. Okay, nampak? Biru dengan biru. Dah berpisah. Dia dah berpecah jadi dua dah. Tengok ayat cakap apa. Sentroma kembar kromatik berpisah. Kromatik kembar bergerak ke arah kutub yang bertentangan. Macam biasa. Kromatik kini dikenali sebagai kromosom. Betul tak cikgu cakap macam mitosis kan? Sebab ni, kembar kromatik ni dia dah mula berpisah. Macam meiosis 1, kembar kromatik ni, kromatik kembar, dia tidak berpisah. Tapi dalam meiosis 2, dia berpisah. Which is sama macam mitosis. Nampak?
Dia berpisah dan bergerak ke arah kutub yang bertentangan. Kita lepas last sekali. Kromosom tiba di kutub sel macam biasa. Ni dah tiba ke arah yang berlainan. Betul. Nampak tak? Sel ni pun dah makin membujur. Maknanya dia dah ready untuk mengalami sitokinesis. Membran nukleus mula terbentuk. Bilangan kromosom anak adalah separuh daripada kromosom induk. Berakhir dengan sitokinesis membentuk 4 sel anak yang haploid. Okey, yang ni kalau pening, cuba tengok dalam buku. Okey. Okey, tengok dalam buku. Dalam buku sebenarnya proses dia, kan tadi kan mula-mula meiosis tu dia berpecah kepada 2 kan? Okay, dalam meiosis 2, yang 2 biji ni berpecah lagi, akan hasilnya akan menjadi 4. Yang ni tengok dalam buku Kalau tak nampak sebab dah gambar ni, cikgu letak sebiji je. Okey. Berakhir dengan sitokinesis yang membentuk 4 sel anak yang haploid ni, 4 sel anak. Kandungan genetik sel anak berbeza dari sel induk. Yalah sebab kita tengok. Sebab apa berbeza? Sebab sini dah ada kombinasi gen. Mungkin genetik untuk warna mata, genetik untuk warna rambut. Dia dah bercampur. Maksudnya genetik ni, kromosom ni dia tak bawa DNA yang sama daripada ibu dia. Macam tu. Maksudnya dia dah berlainan dah. Dah ada kombinasi genetik yang lain. Maksudnya dia tak sama daripada sel induk. Faham? Itu nanti lepas 2. Jadi dah habis meiosis 2. Okay. Faham Ingat lagi tak? Dalam meiosis 1, waktu macam nak cakap? Waktu anafasa, dalam anafasa 1, ni anafasa 2. Anafasa 1, kromatik kembar dia tak berpisah. Dia tertarik dua-dua macam tu. Cikgu tunjuk sekejap. Okay, nampak tak sini anafasa 1? Dia tak berpisah dekat sentroma tau. Dia tak berpisah. Dia melekat. Tapi dalam anafasa 2, kromatik kembar berpisah. Jadi sama macam dalam mitosis. Setelah lepasan macam biasa akan berakhir dengan sitokinesis, which means pencerutan sitoplasma menyebabkan sel tu boleh membahagi kepada 2. Okey. Habis meiosis 1, meiosis 2. Kalau ada soalan apa-apa nanti, boleh tanya cikgu direct. Boleh PM cikgu terus. Nanti mungkin cikgu akan suruh awak buat nota kot sikit bagi awak mudah faham. Okey. Habis meiosis 1 dan meiosis 2. Sekarang kita masuk 6.4. Itu isu pembahagian sel terhadap kesihatan manusia. Okey. Apa isu dia pembahagian sel? Okay. Macam semalam Cikgu Ana ada cakap, pembahagian sel ni kalau terlalu aktif sangat pun tak boleh juga. Sebab kalau macam waktu dalam kita embrio kan, kalau terlalu aktif untuk membahagi mungkin akan timbul organ-organ lain yang macam kecacatan kat situ. Jadi, tengok poin nombor 1 dia cakap, kita sel dikawal oleh sistem kawalan khas pada setiap fasa. Dia cakap, kita sel dikawal oleh sistem kawalan khas pada setiap fasa. Ini maksudnya, pembahagian sel tu sendiri, dia ada sistem kawalan dia untuk memastikan sel kita membahagi dengan betul, untuk memastikan DNA kita tu mengganda dengan betul. Okay, jadi dia ada sistem kawalan khas dia. Okay, walau bagaimanapun, poin 2, pembahagian sel yang tidak terkawal boleh menyebabkan tumor. Okay, walaupun dia ada sistem kawalan khas, kadang-kadang ada juga pembahagian sel tu tidak dapat dikawal. Okay, bila tidak dapat dikawal, dia boleh menyebabkan tumor. Okay, tumor pula kita boleh bagi kepada 2. Kita tengok sini. Dia ada tumor benigna ataupun tumor malignan. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris, cikgu sebut benign. Tumor dalam bahasa Melayu macam tumor benigna. Okay, yang berlakon. Tumor malignan. Okay, 2 jenis tu. Okay, bagi tumor benigna ni, dia tidak berbahaya. Okay, tidak berbahaya maksudnya kalau seseorang tu ada tumor ni, dia adalah tumor tu tapi dia boleh dibuang melalui proses pembedahan. Macam tu. Maksudnya dia tak memberi ancaman kepada kesihatan hidup kalau kita rawat. Yang betul lah. Okay, dan tumor malignan, dia dikenali sebagai kanser. Okay, biasa dengarkan kanser.
Apa tu kanser? Kita tengok. Kanser dia selalu dengar kan? Okay. Sel kanser ni disebabkan oleh radiasi. Contoh dia sinar X, sinar gamma dan lain-lain. Biasanya dekat tempat kilang yang buat bahan kimia, mungkin ada macam ni. Okay. Satu bahan kimia ataupun tar tembakau. Okay. Bahan kimia ni, awak ingat, dia boleh menyebabkan sel kanser. Jadi, hati-hati dalam handle bahan kimia. Okay. Yang ketiga, karsinogen. Karsinogen ni pun sebenarnya bahan kimia juga. Tapi bukan semua bahan kimia adalah karsinogen. Okay. Nanti bila awak selalu buat makmal awak masuk universiti ke apa, awak akan biasa untuk buat makmal yang guna bahan-bahan berkarsinogen. Contoh macam benzina. Benzina dan formaldehyde. Macam ni, karsinogen ni dia boleh induce ataupun dia boleh trigger sel kanser jika dia ada masuk dalam badan awak. Sebab itulah bila dalam makmal jaga betul-betul. Maknanya handle bahan kimia betul-betul. Sebab bila kita involve dengan bahan kimia, kita ada risiko untuk terekspos dengan benda-benda karsinogen yang akan menyebabkan kanser dalam badan kita. Sebab itulah bila makmal selalu pakai glove. Apa-apa bahan kimia pun nak pakai, awak guna pakai glove. Just untuk safety precaution. Jadikan benda tu sebagai tabiat. Sebab karsinogen ni berbahaya sebenarnya. Masuk dalam badan, dia akan menyebabkan tumor. Tumor ni, kita tahu kanser ni boleh menyebabkan maut. Betul. Dia bukan masuk dalam badan awak je. Bila awak ada anak, nanti pun dia boleh efek juga anak awak. Faham? Yang tu untuk karsinogen. Okay. Faktor genetik juga memainkan peranan dalam sel kanser. Mungkin ada hereditary trait ataupun keturunan. Okay. Bakteria dan juga virus boleh menyebabkan sel kanser juga. Okay. Ada 4 jenis faktor-faktor yang menyebabkan kanser. Tengok poin nombor 4. Sel kanser ni dia membahagi secara berterusan. Itu salah satu key point untuk sel kanser. Sel kanser ataupun sel tumor ni dia boleh membahagi berterusan menghasilkan tumor. Okay. Bila sel kanser tu merebak, dia akan memusnahkan fungsi sel normal. Okay. Dia merebak sebab dia kanser tau. Dia cancerous, dia sel yang tak elok. Jadi dia akan memusnahkan fungsi-fungsi sel normal. Dia akan juga memusnahkan fungsi sel-sel yang sebelah dia. Sel-sel yang berdekatan pun akan terjejas. Dan dia merebak satu. Dia memusnahkan fungsi sel normal pun satu. Yang tu bahayanya kanser. Contoh apa sel kanser yang biasa kita dengar? Kanser payudara, betul? Nyatalah yang paling common. Sekarang tengok dalam buku teks ada. Tengok sini gambar. Tumor membesar. Okay, tumor ni nampak sini. Tumor ni kita ingat tadi, dia boleh berasal daripada pelbagai faktor. Contohnya, tadi radiasi. Apa lagi? Radiasi, bahan kimia, karsinogen, semuanya boleh menyebabkan tumor. Atau genetik pun boleh. Kita tengok tumor ni, bila ada sel tumor dalam badan kita, ni dekat payudara, tumor membesar daripada sel tunggal kanser. Sel tunggal. Okay. Sel tunggal dia lebih membesar. Okay. Nombor 2, sel kanser bersaing untuk mendapatkan nutrien daripada tisu-tisu lain di sekitarnya. Okay. Yang inilah. Sebab dia nak membesar, dia memerlukan nutrien. Jadi, dia akan compete dengan neighboring cells. Maknanya dia akan compete dengan tisu-tisu dekat sekitar dia. Okay. Dekat sinilah dia akan memusnahkan tisu-tisu lain. Tengok. Sel kanser merebak melalui salur limfa dan salur darah ke bahagian lain-lain tubuh. Okay. Bila dia dah mula membesar, dia akan mula merebak dalam salur darah. Daripada satu tempat, dia akan merebak ke salur darah, pergi ke organ-organ lain. Contohnya sini apa? Buah pinggang. Okay. Nampak tak? Sel kanser ni dia boleh masuk melalui salur darah dan juga salur limfa. Ini semua salur-salur ni yang penting untuk membawa bahan dalam badan kita. Tapi bila merebaknya kanser dalam salur ni, maknanya mudahlah sel kanser tu nak pergi ke tempat lain. Faham tak? Okay. Contohnya sini dia cakap. Sel kanser ni yang warna merah ni. Masuklah ke vein kita dalam renal, dalam ginjal. Okay. Tumor baru terbentuk pada organ-organ lain. Sampai ke tempat lain, akan invest tempat tu, dia akan merebak juga. Okay. Boleh faham? Sebab itulah kanser ni susah kita nak tangani dia. Tapi insyaAllah boleh. Okay. Itu untuk kanser lah.
Kalau nak faham lagi boleh tengok buku. Selain daripada kanser, pembahagian sel ni kalau tak terkawal dia boleh menyebabkan benda lain juga. Contohnya ialah tengok poin dia. Ketidaknormalan semasa pembahagian meiosis boleh menyebabkan sindrom Down. Okey, semua biasa kan dengan sindrom Down. Cikgu rasa kalau tengok gambar ni boleh harap sindrom Down tu macam mana. Gitu. Okey, poin nombor 2. Sebab apa berlakunya sindrom Down? Tengok poin nombor 2. Gentian gelendung gagal berfungsi ketika anafasa 1 dan anafasa 2. Ingat kan? Anafasa 1 proses apa? Waktu kromatik kembar tu tertarik ke arah kutub bententangan. Ingat tak? Okay. Kromosom gagal berpisah, maksudnya kromosom tu gagal tertarik dan gamet yang terhasil tu tidak mempunyai bilangan kromosom normal. Mungkin dia ada yang tertinggal ke, ada yang tak berpisah dengan elok ke. Macam tu maknanya gamet tu mungkin terlebih ataupun terkurang bilangan kromosom sebab dia gagal berpisah dengan sepatutnya. Kita tengok sini penerangan dia. Yang ini bagi contoh untuk sindrom Down. Okay, dalam pembahagian meiosis yang normal, yang ni yang normal, cikgu bulat ni yang normal. Okay, dalam kromosom diploid 22N itu 46, undergo meiosis akan dapat 23. Normal betul. Okay. Yang ni adalah untuk pasangan yang normal. Seorang daripada pasangan adalah normal. Terus tengok yang ini kotak nombor 2. Sekiranya kromosom homolog atau kromatik kembar gagal berpisah, taburan kromosom induk semasa meiosis adalah tidak sekata. Yang ni waktu gagal berpisahnya. Ni mungkin, okey, yang normal ni mungkin dalam isteri. Perempuan ke. Okay. Tapi dalam si lelaki, dalam pasangan dia, okey, bilangan kromosom dia asalnya 22N, iaitu 46. Tapi masa meiosis, pembahagian kromosom tu tidak sempurna. Maknanya dia gagal berpisah. Maksudnya meiosis dia tak disjungsi semasa anafasa. Okay, nampak? Maksudnya dia pengagihan kromosom tu tak stabil. Satu akan dapat 24, satu dapat 22. Macam tu. Jadi bila mak dengan ayahnya berlaku persenyawaan, okey. 24 dengan 23. Berlakunya persenyawaan, anak yang terhasil adalah berapa kromosom dia? 23 tambah 24 akan jadi 47, betul? Lebih satu kromosom. Asalnya kita ada 46, tapi anaknya ada 47. Okay, kat sinilah kita contoh kata sindrom Down, dia akan ada 3 kromosom untuk pasangan yang ke-21. Faham tak? Macam pening sikit. Kita ada 23 pasang, betul? Okay, pasangan yang ke-21 kat sini, anak tu ada 3. Terlebih satu kromosom. Manusia normal akan ada 2 je. Tapi disebabkan gamet daripada ayah dia dah berlaku disjungsi, maksudnya dah berlaku pembahagian sel yang tak sama, dapatkan anak dia. Which is anak dia akan dapat 24 daripada ayah dia. 24 kromosom. Okay. Dapat 24 daripada ayah dia. Okay, menyebabkan anaknya ada lebih satu kromosom. Di kromosom nombor 21. Okay. Yang ni fix untuk sindrom Down. Dekat kromosom 21 ada 3 kromosom. Okay. Yang ni untuk sindrom Down. Tapi untuk sindrom lain ataupun kecacatan yang lain, dia adalah abnormal di kromosom. Contoh kromosom 3 ke, kromosom 10 ke. Yang tu untuk sindrom Down. Tapi untuk sindrom Down, dia ada abnormal terlebih satu kromosom dekat kromosom pasangan yang ke-21. Faham? Ini cakap kromosom gagal berpisah. Gamet mempunyai bilangan kromosom tidak normal. Jadi anak dia tidak normal. Sebab apa? Pembahagian gamet dalam ayah dia dah berlaku pembahagian yang tak terkawal. Maksudnya pembahagian yang tak komplit lah. Macam tu. Boleh? Jadi, tu je. Untuk bab 6. Okey, sekarang kita sani isu pembahagian tu 6.4 tau. Jadi hari ni kita dah cover meiosis iaitu 6.3 dan 6.4 isu dalam pembahagian sel. Okey, diingat balik Ingat balik. Apa sebenarnya meiosis? Okay.
berlaku dalam sel pembiakan menghasilkan kromosom atau sel anak yang hanya mempunyai separuh kromosom daripada sel induk. Sel induk 46, sel anak akan ada 23. Berlaku dalam testis ataupun ovari dalam betina atau untuk tumbuhan atau perempuan atau lelaki untuk manusia. Okay. Meiosis pula ada 2 peringkat, iaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Okay. Dalam meiosis 1, secara perincinya dalam profasa 1, kita ingat dia ada crossing over. Sini. Kita ingat dia akan membahagi macam biasa. Akan masuk meiosis 2. Meiosis 2 ni keyword dia yang dah crossing over tadi, nampak kaki biru kaki hijau tu, dia akan menjalani proses seterusnya iaitu sama ataupun lebih kurang dengan mitosis. Meiosis 2 lebih kurang sama dengan mitosis. Bahagi macam biasa. Nanti hasillah 4 sel anak. Satu sel induk akan ada menghasilkan 4 sel anak. Ingat kita ada isu pembahagian sel 6.4. Tadi kita cakap pasal sel kanser. Okay, ada 2 jenis, tumor benigna dengan tumor malignan. Okay, lepas tu, next, isu dia ada satu lagi pembahagian yang tidak sempurna, iaitu yang boleh menyebabkan sindrom Down, iaitu gentian gelendung gagal berfungsi ketika anak fasa 1 dan anak fasa 2. Faham tak? Itu je setakat ni untuk chapter 6. Kita dah habis chapter 6. Minggu depan kita masuk chapter 7, bab 7, respirasi sel. Okay, nanti mungkin cikgu akan bagi latihan sikit lah untuk suruh awak ingat, suruh untuk pemahaman awak untuk meiosis dan mitosis ni makin strong. Okay, nanti kalau ada persoalan pun boleh tanya cikgu. Cikgu harap kamu dapat faham video cikgu dan apa-apa soalan boleh tanya terus. Terima kasih kerana menonton. Itu je lah. Bye.